Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin as-sadiqin al-mu'minin al-muhtasibin alladhina qala lahumun nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Ma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallahi azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang dihormati sekalian, syukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah sediakan nikmat kepada kita, dan sama-sama kita dapat mengecapi nikmat Allah Subhanahu wa taala di hari hidup kita di atas dunia ini. Mudah-mudahan kalau kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tambah lagi nikmat yang paling banyak kepada kita. Wa in syakartum la azidannakum. Jika kita syukur nikmat Allah yang telah beri kepada kita di atas dunia ini, kita akan dapat nikmat yang banyak lagi di hari akhirat nanti. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu bila nikmat Allah, hitung nikmat Allah, kamu nikmat Allah SWT ini, nah, dia tidak akan habis, tidak akan mai sinsun nikmat Allah SWT dari tanah ke beberapa tempat. Dengan sebab itu banyakkan bersyukur kepada Allah dengan kita tahmid, ucap alhamdulillah pada setiap kali kita dapat nikmat daripada Allah SWT, dan terasa dalam hati kita itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gunakan nikmat Allah itu dengan takwa kepada Allah. Mata kita sebagai nikmat daripada Allah SWT, telinga kita sebagai nikmat daripada Allah, lidah kita pun nikmat daripada Allah, dan apa sahaja pemberian daripada Allah SWT itu kepada kita, kesemua dinamakan nikmat daripada Allah SWT. Dengan itu kita gunakan nikmat Allah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kita takut, rasa takut kepada Allah, rasa pencai kepada Allah, dan nak guna nikmat Allah kepada derhaka kepada Allah SWT. Dengan itu kita gunakan nikmat Allah, segala pemberian daripada Allah SWT itu, dengan kita taat dan patuh kepada Allah dan menjauhi daripada tegahan larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila kita hidup dalam keadaan seorang muslim yang sempurna, janganlah kita mati kecuali mati dalam keadaan seorang Islam atau seorang muslim yang sempurna. Sidang Jumat yang dihormati sekalian, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman kepada kita selaku orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Orang yang beriman, janganlah kamu makan akan harta pemberian daripada Allah SWT itu di antara kamu kesemuanya, bainakum bil batil, dengan kebatilan. Jangan kita makan harta sesama kita dengan batil. Sebab Allah SWT banyak kata amwalakum, harta kamu, bainakum, antara kamu. Nah,
asal usul daripada min nafsin wahidah. Allah SWT menciptakan kita min nafsin wahidah, daripada rendangan dia kan satu jasad saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala cipta menjadi pula Hawa daripada Adam. Kemudian Allah SWT berkembangkan anak cucunya sampai kepada kita ini. Jadi ayat asal kita daripada jasad yang satu. Sebab itu Allah SWT cerita dalam Al-Quran Karim mengatakan, jangan kamu makan la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, atau kamu di antara kamu dengan batil. Mana kita ambil harta orang dengan cara batil ni supaya makan diri sendiri. Jadi ayat itu supaya thamlai tuan. Ya, sebab itu Allah SWT larang, illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kecuali yang dibenarkan supaya kita makan dengan jalan tijarah, perniagaan antara kita. Boleh kita ambil laba daripada saudara kita, boleh kita buat perniagaan dengan saudara kita, kita beli, kita jual laba, itu boleh, dia halal. Boleh syarat wa halallahu bai'an wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan juga mengharamkan riba. Yang mana jual beli itu antara minkum, benar-benar sesama redha ya, dan di kalangan kamu daripada buat kamu. Ayat katanya redha meredai. Harta kita jual beli redha meredai, bukan karena paksaan. Sebab itulah Allah SWT pesan kepada kita, kita nak ambil harta orang dengan cara redha, tak boleh dengan cara rapah, curi dan sambung dan tipu, riba dan riswah. Karena walaupun dia beri riswah, tapi beri kerana paksaan. Walaupun dia beri riba, tapi beri dengan cara paksaan. Darurat mesti kena beri, sebab dia perlu pada benda tu. Maka orang panggil hati dia tak suka. Walaupun dia redha nampak dalam majlis dia akan nampak redha lah, dia tak ada kena sambung dan curi, tapi itu panggil redha dengan cara paksaan. Dalam Islam dikirakan tidak redha. Tidak masuk dalam golongan yang antara minkum. Masuk orang redha meredai di kalangan kamu. Orang panggil masuk dalam rapasan juga. Judi pun dia makan kanan. Kanan ni orang tahu dia orang main kanan, dia nak pada kemenangan. Kalau dia tahu tadi halal, dia tak tiket dulu. Kalau dua kau kaya, kau main kanan dah.มีความหวังว่าจะชนะ. Dia panggil khayal dia saat itu, kata dia akan menang dalam judi dan sebagainya. Sebab tu walaupun dia beri harta judi, nampak kata beri, tapi beri saat itu dengan panggil dengan paksa. Semua dalam Islam saat itu lagi tak masuk dalam qaradin ni. Sebab tu Allah SWT cerita lagi, wala taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh akan diri kamu. Diri kamu di sini buat kamu kan? Sama ada bunuh diri kita, bunuh saudara kita yang tidak ada benar. Bukan kerana sah tak sehingga tak perangan syirik, dia sendiri dibunuh, maka semua saat itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam Islam ni, manusia biasa di atas dunia ni, bila dia berlaku buruk di segi harta, buruk di segi tameng, buruk di segi segala-gala, dengki mendengki dan sebagainya, antara mereka maka berlaku peperangan, berlaku pembunuhan. Sebab itu langkah-langkah dalam nak bawa kepada pembunuhan, perbalahan dalam Islam dah lagi. Saya bersarahan sekat dulu dahป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นสิ่งเหล่านั้นก่อนที่จะฆ่าฟันกันนั้นในอิสลามก็พยายามที่จะเฝ้าmenurut pagi teh dan juga lagi pada Allah lagi melakukan sabar bersih. Sebab kebanyakan manusia ini karena dunia, pembunuhan karena dunia, bukan karena akhirat.
manusia ni nak membunuh ni kerana berperayaan, kerana dunia, bukan kerana akhirat. Jaga sangat nak pergi pada akhirat. Kerana agama saja orang panggil bunuh-pembunuhan dalam panggil bentuk akhirat, dalam peperangan dan sebagainya. Kita untuk akhirat ni. Jadi syahid fi sabilillah. Karena i'la'i kalimatillah, nak meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita nak sebar agama Allah. Bila orang tahan kita, di situ dia dapat panggil pertemuan. Apa panggil peperangan dan sebagainya. Yang berlaku di zaman Rasulullah SAW. Di zaman Nabi sendiri perintah supaya perang dan juga bunuh orang kafir itu kerana agama, kerana akhirat, bukan kerana dunia. Untuk panggil qisas dan sebagainya, rejam dan sebagainya, itu kerana akhirat semua. Dia bukan kerana pun perayaan dunia. Dan juga peperangan di zaman Rasulullah SAW semua kerana akhirat, bukan kerana dunia, bukan kerana harta benda, bukan kerana orang panggil tamnai dan perayaan. Untuk pribadi dan kumpulan dan sebagainya. Sebab itu dalam Islam berhalangan itu dalam Quran. Wala taqtulu haram. Wala taqtulu anfusakum. Innallaha kana bikum rahima. Sebab Allah SWT ini dia sangat murah dengan kamu. Tuhan sangat murah hati dengan kita. Allah mikhamid tak. Mikhamid tak berani. Tuhan tidak zalim kita dalam bentuk memberi rezeki kepada kita setiap orang. Setiap orang Tuhan rezeki mengikut Allah SWT. Kita dicadar oleh Allah SWT akan rezeki ini. La tamuta, tidak mati hatta tastawfiya rizqah. Kamu tidak akan mati kecuali Tuhan menyempurnakan rezeki kepada kamu. Itu sabda Nabi SAW. Sebab itu kita kena yakin dengan Allah. Bila kita yakin dengan Allah, kita jalan ikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak terima benda-benda haram masuk dalam diri kita. Kita tak terima benda-benda haram masuk campur dengan harta kita. Kita tak terima benda haram masuk campur aduk dengan kehidupan kita harian. Supaya kita itu diredai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tetap diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala mengikut kehendak. Tuhan dah sedia dah pada kita semua. Kita nak terima jalan jahat atau nak terima jalan baik, itu di atas usaha kita. Kalau kita usaha cari jalan untuk menerima rezeki Allah SWT dengan jalan halal, kita dapat halal. Tapi kalau kita usaha untuk nak cari mencetak rezeki Allah SWT itu daripada jalan-jalan yang haram, Tuhan tidak redha. Tuhan tidak redha, tidak dinamakan rezeki tapi pemberian daripada Allah juga. Tapi kita ambil dengan jalan haram. Wa'iyadzubillah. Allah SWT cerita kepada kita, wa may yaf'al dzalika udwana wa zulma fasawfa nuslihi nar wa dzalika 'ala Allah yasir. Allah SWT beri peringatan kepada kita. Wa may yaf'al, siapa buat dzalika, dimakan itu, kita ambil harta dengan cara batil, ambil yang tidak ada benar, ambil harta dengan cara zalim, maka dari urwana, orang buat dimakan itu yang dia selaku orang melampaui. Urwana ni orang melampaui batas Allah. Jadi orang nak buat seteru dengan Tuhan, orang nak melawan dengan Tuhan. Allah penseteru orang. Orang yang melampaui batas, orang nak ambil Tuhan buat seteru, orang lawan Tuhan, takabur. Ia payah Allah. Lawan pakai Allah Subhanahu wa taala. Kita melampaui batas, lawan dengan Tuhan, wa zulman, dan dekat dengan zalim. Zalim dia sendiri, atam. Zalim pada orang lain, zalim kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalam zalim, masuk dalam orang melampaui batas, orang langgar perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak taat patuh kepada Allah. Tuhan kata fasawfa nuslihi nar. Selagi Allah SWT akan campakkan dia ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Benda perkara itu wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Sebenarnya perkara itu mudah di sisi Allah SWT. Allah nak turun azab kepada manusia. Allah nak seksa manusia. Sangat mudah bagi Allah SWT. Tidak ada halangan bagi Allah SWT. Tidak ada siapa yang bersekat. Kalau Tuhan
nak buat azab ke atas kita, Tuhan nak membalas ke atas kita, dia nak siapa bersekat. Cuba tengok orang panggil azab Allah Subhanahu Wa Taala bala-bala yang Tuhan bawa turun ke atas dunia yang kita nampak. Tak ada siapa boleh saksikan. Gempa bumi dan sebagainya. Pandin wai,ไม่มีใครสามารถที่จะต้านได้tak ada siapa. Tsunami tidak siapa yang nakต้านได้ ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าอัลลอฮ์ต้องการแล้วเนี่ยย่อมบรรลุเป้าหมายของอัลลอฮ์ Subhanahu Wa Taala. Kalau Tuhan nak bila Tuhan buat. Sebab tu kita orang Islam Tuhan suruh jaga. Tuhan royak pada kita kata wa kana dzalika 'ala Allah yasira, mudah bagi Allah SWT untuk nak azab kita, mudah bagi Allah SWT untuk nak membalas atas kita. So kita pakai begini. Bila orang panggil, bila Allah SWT membalas atas kita, habis kita. Sebab tu kita umat Islam ni kena beringat, kena bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Nak buat satu perkara, nak tengok. Nak buat satu perkara, nak ingat pada Allah. Kena ingat pada Allah, jangan ingat orang panggil tiga-tiga waktu. Bagi orang munafik, la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik tidak ingat akan Allah SWT kecuali masa sedikit dia ingat Tuhan. Boleh jadi dia ingat ke masa semaya dia. Masa semaya tak ingat Tuhan lagi tu pula. Kita kalau tak ingat masa sujud, boleh ingat ada semaya. Tak ingat ada semaya, luar semaya tak nak ingat Tuhan. Ada semaya pun dah hadap Tuhan dah menghadap khaufah Allah SWT dah tak ingat lagi pada Allah. Sujud pada Allah dah tak ingat lagi pada Allah. Maka waktu mana kita akan ingat pada Allah? Sebab tu umat Islam ni harus ingat sama. Sebab bila takut bala daripada Allah SWT turun, mudah insya-Allah. Sebab tu kita umat Islam ni Tuhan royak pada kita tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an. Sekiranya kamu menjauhi daripada larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menjauhi diri kita daripada tegahan, benda kabair, benda dosa besar, benda yang marah. Maka tunhauna an, benda Tuhan tegah tak kamu saat itu. Nukaffir ankum sayyi'atikum. Tuhan akan ampun dosa-dosa yang kecil yang kita buat. Syaratnya kita tinggal dosa besar. Kita tinggal dosa-dosa yang Allah SWT tegah ke atas kita untuk nak merusakkan diri kita dan merusakkan masyarakat, merusakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tengok nampak kita saat itu orang yang jahat. Bila tengok kita orang jahat, agama Allah pun nampak jahat juga. Sebab kita jangan mengotori, jangan mencemar agama Allah SWT dengan sebab kita. Kita kena orang tengok agama Allah ni malah dengan sebab kita. Sebab kita tolong orang, kita buat baik, akhlak kita akhlak yang mulia, kita bantu manusia dan sebagainya, kita beramalah baik dengan orang. Orang tengok orang beragama Islam ni, orang akhlak baik, dia nampak Islam ni baik. Sebab itulah antara orang yang pendakwah yang datang daripada negeri Arab pada zaman dunia Melayu tidak meluk agama Allah lagi. Dia tengok orang Islam ni orang Ju. Pakar dia comel, akhlak dia baik, tingkah laku dia baik, walaupun dia tak faham kalimah-kalimah yang dibawa oleh orang Arab, tapi dia tengok tingkah laku. Tingkah laku adalah lebih penting daripada perkataan. Perkataan dia boleh main lidah. Kadang-kadang dia nak hati nak kuning, kataan tu baik belah lain. Tak suka dengan hati. Kataan dia boleh manis, hati dia baik, ada juga. Tapi kalau tengok pelakuan ni yang lari jauh tak. Orang Arab dia memang dia tak faham. Kalau dia berkata dia gapo dia. Tapi dia tengok akhlak tu baik, qudwah hasanah dia tu baik. Bila nampak qudwah hasanah dia baik, dia dapat ikut. Ikut Islam. Ikut Islam siapa kita pada hari ini. Juga di antaranya ramai sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Islam. Kadang-kadang bukan kerana perkataan, tapi kerana qudwah hasanah. Akhlak yang baik daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, di antara seorang sahabat Nabi, dia duduk hadiah semua pada Nabi. Nabi dakwah dia, royak dia, Islam pada dia dan sebagainya. Nabi royak Al-Quran pada dia, dia duduk hadiah ke atas Nabi. Dia tahu sampah ke atas Nabi. Akhir sekali Nabi buat banyak akhlak yang baik terhadap dia. Dia sakit Nabi di ziarah dia. Dan dia sakit, dia demam Nabi nak di ziarah dia. Tak ada kata apa kali, ziarah saja.
Tak nak baca Iqra yang mendengar ke? Dia nampak Nabi akhlak yang baik, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia masuk Islam dengan sebab orang panggil nampak akhlak-akhlak Nabi yang baik. Sebab tu akhlak yang baik adalah suatu perkara yang penting bagi kita. Nah, itulah yang Nabi kata, orang yang duduk dekat dengan Nabi pada hari itu, hari akhirat dalam surga ni, orang boleh bersama dengan Nabi dalam surga ni ialah orang yang berakhlak yang baik. Nah, khuluqan hasan. Orang yang akhlak yang baik, orang ini saja yang boleh duduk bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat. Sebab itulah Allah SWT ayat kita, in tajtanibu kabaira. Kalau kamu menjauhi daripada dosa-dosa, derhaka kepada Allah. Orang derhaka kepada Tuhan ni orang akhlak tak baik. Orang akhlak baik dalam Islam ni bukanlah orang pasal jalan dia semua. Dia semua tak mati. Tapi orang pasal ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala ni orang akhlak baik. Orang taat patuh kepada Allah, orang tidak derhaka kepada Allah, orang ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bagi orang akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Kalau orang derhaka pada Allah, orang tidak ikut sunnah Rasulullah SAW, berbuat perkara bid'ah, khurafat, syirik dan sebagainya, walau nampak dia akhlak baik, tapi hakikat sebenar akhlak tidak baik, sebab dia derhaka pada Allah. Orang akhlak baik ni orang yang taat patuh pada Allah dan ikut sunnah Rasulullah SAW. Patu orang banyak orang jauh daripada kabair, jauh daripada dosa-dosa. Hak Tuhan tegah dia. Dia sebab apa dia tak buat dosa ni? Kerana Tuhan tegah. Apa dia tidak buat benda ni? Kerana Tuhan tegah. Apa dia semaya? Kerana Tuhan suruh. Apa dia baik pada orang? Kerana Tuhan suruh. Apa dia sedekah pada orang? Kerana Tuhan suruh. Apa dia buat satu perkara ni? Apa baik? Kerana Allah SWT suruh dia. Dia tinggal satu perkara yang tak malas kerana Allah larang dia. Orang ni orang panggil orang yang jauh akhlak yang baik. Tuhan kata nukaffir ankum sayyi'atikum. Tuhan akan ampun dosa-dosa kecil dia. Dia tak ada wakil dia. Allah syaitan tidak wakil. Benda-benda kapal-kapal dia buat ni Tuhan tak berdali, mana tidak berdosa. Diangkai oleh Allah SWT akan dosa dia. Bila Tuhan angkai dosa dia, wa nudkhilkum, maka Tuhan kata kami mau masukkan kamu saat itu mudkhalan karimah, tempat yang mulia di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak banyak katanya, kita hidup di atas dunia Allah Subhanahu wa taala, kita kena jaga 2-3 perkara. Di antaranya, kita kena jaga jangan melampaui hak Allah Subhanahu wa taala. Ya baik lambat hak Allah Subhanahu wa taala. Jangan lambat hak dua bapa. Orang yang syirik dengan Allah ni dan orang yang derhaka pada bapa ni panggil lambat hak. Kita kena jaga diri kita ni. Kita hubungan kita dengan Allah saat itu kena jaga. Jangan kita melampaui hak Allah SWT. Syirik. Jangan kita melampaui hak dua bapa derhaka pada dia. Sepatut kita kena tauhidullah, mengesahkan Allah SWT, birrul walidain, dan sepatut kita kena buat baik dengan bapa. Bila kita syirik dengan Allah, kita derhaka dengan bapa, dia bagi kita melampaui hak Allah dan juga hak dua bapa. Dan melampaui hak diri kita sendiri. Sepatutnya kita buat amal hidup harian kita selaku hamba kepada Allah SWT, tapi kita jadi hamba pada lain pada Allah. Tidak taat patuh kepada Allah, tidak peduli pada Allah, ไม่ตามคำสั่งของ Allah SWT ทำในสิ่งที่ Allah ห้าม semua saya panggil zulm, panggil zalim, masuk dalam zalim. Faulaika humuz zalimun, mereka itu termasuk dalam zalim. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah salah satu kezaliman yang sangat besar. Ini kita menjaga. Itu panggil dosa besar. Dosa besar masuk dalam zalim. Pak kita melampaui batas hak Allah dan melampaui batas hak bapa dan melampaui batas hak kita dan juga hak manusia dan sebagainya. Kalau yang keluasan itu sebab kita tidak taat patuh kepada Allah. Kita takabur, sombong, kuasa diri kita besar diri, kuasa besar hati kita, belalah tak turut perintah Allah. Jadi makin terasa berlaku. Ikut hawa nafsu kita, kuasa kedai kita, ikut hawa nafsu kita. Tidak taat, tidak patuh pada Allah, derhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Buat jahat dengan sengaja. Tahu dah kata benda ni benda jahat, tahu dah kata benda tak malak, kuasa ikut hawa nafsu kita. Syirik dengan hawa nafsu kita.
kita tak rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sedang melihat kita. Innallaha basirun bil ibad. Allah SWT melihat dengan apa kita buat, dengan hamba saja itu. Apa saja basirun. Tuhan melihat semua, sami'un mendengar semua. Apa kita berkata, apa kita berbuat, Tuhan alim, Tuhan mengetahui segala-gala, hatta dalam hati kita, hatta fi sudur, sehingga dalam hati kita pun Allah SWT mengetahui. Dengan sebab itu perbuatan kita kena rasa malu kepada Allah SWT, kena takut kepada Allah SWT supaya boleh kita beringat, supaya kita tidak buat benda yang derhaka kepada Allah SWT. Dengan itu kita tidak ikut hukuman Allah, langgar hukuman Allah SWT, dia panggil faulaika hum fasiqun, termasuk golongan fasik, golongan yang tidak taat patuh kepada Allah, dan masalah golongan asing, orang maksiat, orang derhaka kepada Allah SWT dengan sombong dan takabur. Itu masalah dosa besar. Kemudian satu lagi dosa besar, langgar perhubungan baik. Perhubungan baik kita dengan Allah SWT, mana kita merusakkan hubungan dengan Allah SWT. Sepatut kita hubung dengan Allah, kita selaku hamba Allah Tuhan, kita nak apa minta kepada Allah SWT, tidak boleh minta pada yang lain. Minta kepada Allah SWT, nak apa minta kepada Allah. Rasa minta, tak saya deki dengan manusia. Lagi supaya kita tidak deki dengan orang lain. Orang dapat peringkat tinggi, kita deki dia. Orang dapat harta banyak, kita deki pada dia. Orang kedudukan yang lebih tinggi pada kita, kita deki pada dia. Jangan. Kita nak apa fas'alullah, maka akan minta akan Allah SWT. Nak apa kita minta kepada Allah. Jangan kita duduk deki pemberian daripada Allah SWT kepada mereka. Kelebihan fadlu minallah, kelebihan hawi pada mereka. Maka kita sepatutnya kalau hawi gapo pada kita, rasa orang panggil cukup kopi yang sikit Allah naik kira. Nak apa kita minta kepada Allah SWT. Jangan kita panggil langgar rusakkan hubungan kita dengan Allah SWT, dan juga rusak hubungan kita dengan manusia. Seperti orang panggil zina. Kita orang Islam ni Tuhan suruh kita hubung dengan manusia dengan baik. Lelaki dan perempuan puasa ada sekali, dia kena nikah kahwin. Kalau dia buat dengan zina. Zina panggil lambat, pam-pam. Rawat manusia. Kalau kita sepanjang hidup melanggar perintah Allah SWT, langgar khianat hubungan kita dengan manusia. Bila berlaku zina, kita panggil khianat kita dengan manusia. Lebih lagi kepada orang yang dah kahwin, orang yang dah kahwin dan sebagainya, dan juga lebih lagi pada jiran, adik-beradik, zina sama adik-beradik, bapa dengan anak, maka mana dekat keamanan yang berlaku dalam masyarakat. Allah SWT buat macam ni supaya nak menjadi aman. Tak save kita makan harta sesama kita, tak save kita bunuh sesama kita, tak save kita berlaku hubungan yang salah, zina dan sebagainya, supaya nak masyarakat tu aman dan makmur. Bukan sangkum ke santipah. Boleh rasa harap. Anak boleh harap pada pak, dia tak zina anak. Adik-beradik rasa harap adik-beradik, tak zina sama adik-beradik. Jiran dia harap dengan jiran dia, rasa tak zina. Tapi bila kita mengkhianati keamanan yang berlaku, kita dengan saing dan sebagainya, rasa tak tipu harta, rasa harap gemari, harap gemari, tidak bunuh-membunuh dan sebagainya. Tapi bila berlaku bunuh-membunuh, berlaku tipu-menipu, berlaku zina dan sebagainya, di mana kita nak harap taruh keamanan kepada masyarakat. Sebab itu Allah SWT dia buat segala-gala nak jagakan kita, supaya masyarakat itu menjadi masyarakat yang makmur. Sebab itulah orang yang buat zina dan sebagainya dalam Islam dia panggil fujur. Fujur ni mana orang rusakkan hubungan, lambat, faham-faham awak. Sebab itu dalam Islam segala-gala Tuhan berdoa kita, nasihat pada kita supaya nak kita menjadi manusia yang sempurna di atas dunia Allah SWT ini, boleh menjadi hamba sempurna pada Allah, dan dapat kita hak-hak kita di akhirat nanti. Siapa yang tidak tunai hak dia di atas dunia ini, dia tak akan dapat hak dia di akhirat. Sepatutnya hak kita ni, sikit hak kita semua dapat syurga daripada Allah SWT. Sebab kita nak cucu Nabi Adam AS, Allah buat perjanjian dengan kita supaya Tuhan nak mengembalikan syurga kepada kita. Kita daripada syurga nak bawa asal balik kepada syurga Allah SWT. Tapi bila kita lambat hak di atas dunia ni, lambat sikit di atas dunia ni, Tuhan tak akan beri kepada kita. Tuhan akan campak kita, nuslikum fasawfa nuslikum
lagi akan campak kita masuk dalam neraka waliyadzubillah min dzalik. Sebab tu kita umat Islam mesti kena jaga diri kita masing-masing. Harta paling penting sekali, diri paling penting sekali yang kita khairati. Hubungan kita dengan manusia dan kita khairati dan sebagainya. Kita hubung dengan baik mengikut tata tertib yang disusun oleh Allah SWT, mengikut undang-undang ataupun cara syariat yang diatur oleh Allah SWT, supaya mudah-mudahan kita dapat kebahagiaan dunia dan juga hari akhirat nanti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير عباده. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.